Hai, selamat sejahtera. Sama saya lagi hari ini, Cikgu Suzy untuk topik yang seterusnya. Geografi KSSM tingkatan 1, bab 5, Bumi, subtopik 5.4, kesan pergerakan kerak bumi. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah 2.1 Bumi, iaitu kesan pergerakan kerak bumi. Okey, standard pembelajaran 2.1.4 iaitu membincangkan kesan pergerakan kerak bumi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan pada akhir pembelajaran murid dapat menyatakan 5 kesan pergerakan kerak bumi. Objektif pembelajaran yang kedua, diharapkan murid-murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 2 kesan pergerakan kerak bumi berserta contoh. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Plat tersebut terbahagi kepada dua, iaitu plat daratan dan plat lautan. Lapisan plat bumi yang berada di atas lapisan mantel mempengaruhi arus perolakan di lapisan mantel yang menyebabkan plat bumi bergerak. Pergerakan kerak bumi atau plat akan melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Berikut merupakan kesan pergerakan kerak bumi. Yang pertama adalah hanyutan benua. Yang kedua, gunung lipat. Yang ketiga, gunung bongkah. Yang keempat, gempa bumi. Dan yang terakhir adalah gunung berapi. Hanyutan benua. Hanyutan benua merupakan pencapahan atau pemisahan plat yang menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Walau bagaimanapun, proses pemisahan plat terjadi dengan sangat perlahan. Ahli saintis membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Ini merupakan gambar raja berkenaan dengan proses hanyutan benua. Pada 200 juta tahun dahulu, kedudukan benua adalah agak rapat. Kemudian, pada 135 juta tahun dahulu, kedudukan benua semakin menjauh. Dan pada masa sekarang, anda boleh lihat di sini, kedudukan benua kesan pergerakan kerak bumi yang seterusnya adalah gunung lipat. Gunung lipat terjadi disebabkan oleh pergerakan dan pertembungan plat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat.
Pergerakan gerak bumi dan pertembungan tersebut berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada gerak bumi. Akibat daripada tolakan serta himpitan dua plat daripada arah yang bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat. Seterusnya akan membentuk banjaran gunung lipat. Raja 5.4 menunjukkan proses pembentukan gunung lipat, bagaimana keadaan sebelum berlakunya proses mampatan dan juga himpitan, dan selepas berlakunya kesan daya mampatan tersebut, ini menyebabkan gunung lipat. Okey, ini adalah gambaran raja tentang gunung lipat. Gunung bongkah terbentuk akibat daripada pergerakan kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran ataupun sesaran. Proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plat bumi, di daratan atau di lautan akibat daripada pengaruh daya tegangan ataupun mampatan. Raja 5.6 menunjukkan proses pembentukan gunung lipat. Sebelum adanya daya tegangan, bentuk muka bumi adalah mendatar. Selepas berlakunya proses tegangan ataupun mampatan, akan berlakunya lurah gelinciran, akan terbentuk lurah gelinciran. Okay. Ini adalah gambar raja bagaimana gunung bongkah terbentuk dan juga lurah gelinciran. Kesan pergerakan kerak bumi yang seterusnya adalah gempa bumi. Gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat daripada pertembungan dan himpitan antara plat. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Kejadian gempa bumi di dasar lautan berpotensi mengakibatkan tsunami. Tsunami merupakan ombak besar yang tercetus akibat daripada gegaran bumi di dasar lautan. Kesan pergerakan kerak bumi yang terakhir adalah terjadinya gunung berapi. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benang. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses ini akan membentuk magma dan lava. Magma merupakan batuan cair yang terdapat di bawah permukaan bumi, manakala lava adalah cecair panas yang mengalir daripada gunung berapi. Plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung lipat dan juga rekahan. Cecair magma akan keluar membentuk rekahan pada plat bumi, seterusnya menyebabkan pembentukan gunung berapi. Soalan uji minda pada hari ini adalah berdasarkan Keratan Akhbar. Sila jawab soalan yang berikut. Apakah kesan kejadian gempa bumi? Yang kedua,
Jelaskan persediaan yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam menangani kesan gempa bumi. Sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Sebarang pertanyaan boleh kemukakan kepada saya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.